Assalamualaikum Mas Lina. Waalaikumsalam Bang Putra. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan cikgu untuk bersama-sama saya dalam sesi bimbingan dan pementoran tentang situasi pandemik COVID-19 secara atas talian. Perbincangan ini perlu kerana ianya mempunyai kesan terhadap tugas kita iaitu melaksanakan pembelajaran secara PDPR. Apakah yang ingin cikgu capai? Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Anwar kerana sudi berkongsi bimbingan dengan saya. Jadi macam ni je lah cikgu. Sebenarnya saya ni berhasrat untuk mendapatkan idea tentang cara hendak melaksanakan bimbingan dan pementoran. Khususnya kepada rakan-rakan ketua panitia bidang saya. Seterusnya tujuan saya satu je cikgu di sini, iaitu untuk meningkatkan kehadiran murid di dalam PDPR bidang saya. Pada pendapat cikgu, adakah perbincangan ini dapat membantu cikgu melaksanakan bimbingan dan pementoran seperti mana yang cikgu hajatkan? Pada pandangan saya dah cikgu, kebanyakan ketua panitia saya ni menghadapi masalah yang sama, dan masalah tersebut ialah bagaimana hendak membuat bimbingan dan pementoran kepada guru-guru. Seterusnya untuk menarik minat murid-murid menghadiri kelas-kelas dalam talian dengan lebih konsisten. Lebih-lebih lagi untuk meningkatkan kesungguhan murid-murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Dalam pelbagai medium setakat ni yang ada dah. Ada guru yang menggunakan secara dalam talian, secara di luar talian, modul dan sebagainya. Khususnya cikgu bagi bagi guru-guru, sebenarnya bagi guru-guru kat sini, memastikan murid-murid yang menghadapi masalah dalam pembelajaran tadi dapat dibantu, ataupun murid yang kita boleh kategorikan dah sebagai murid-murid yang sederhana dan yang agak lemah. Jadi kat sini cikgu, saya memang berhasrat lah untuk membantu rakan-rakan ketua panitia bagi mengatur strategi untuk meningkatkan kesungguhan guru-guru tadi dalam melaksanakan PDPR. Jadi apa yang lebih penting di sini adalah usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kehadiran murid-murid dalam pembelajaran secara dalam talian. Itu yang menjadi isu utama kita. Jadi kat sini Tuan Pengetua, saya mengharapkan dapatlah kiranya Tuan Pengetua membantu saya menjadi pembimbing yang diharapkan oleh rakan-rakan saya. Justru harapan saya agar Tuan Pengetua boleh berkongsi panduan dan kaedah berhubung dengan bimbingan dan pementoran. Saya dapat rumuskan di sini bahawa cikgu inginkan penjelasan lanjut. Okeylah cikgu. Boleh saya tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku? Baiklah cikgu, seperti yang cikgu maklum, dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan sekolah tempoh hari telah dilaporkan kehadiran murid dalam PDPR, dan daripada data yang dibentangkan dalam mesyuarat tersebut didapati bidang bahasa lah yang paling rendah dari segi kehadiran murid dalam PDPR secara talian. Jadi kat sini cikgu, saya rasa malu lah cikgu. Saya rasa macam stres jugalah, dan saya perlu baiki keadaan ini cikgu. Sebab sebelum ni data pencapaian murid baik PT3 ataupun SPM, saya tahu apa yang telah cikgu buat sebelum ini mengenai kelas PDPR dan kehadiran murid. Saya telah mengadakan mesyuarat bersama dengan ketua-ketua panitia bidang bahasa dan juga guru-guru bagi membincangkan dan memperhalusi manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Itulah cikgu. Pada masa tu tak ada seorang pun yang membangkitkan, tak ada seorang pun sembarang isu dibangkitkan oleh guru-guru, dan semua pihak yakin akan dapat melaksanakan PDPR masing-masing sebaik mungkin. Dan saya juga beranggapan guru-guru boleh membuat yang terbaik dan murid-murid akan mengikuti kelas PDPR dengan baik juga. Tapi apa yang berlaku cikgu, keadaan sebaliknya. Okey. Jika perkara ini telah dilaksanakan,
Tapi bidang bahasa menghadapi masalah kehadiran murid. Kebanyakan ahli pasukan saya lebih banyak mendengar daripada memberikan idea. Walaupun saya banyak bertanyakan soalan kepada mereka. Jadi di sini saya kekurangan maklumat dan idea dalam menangani masalah-masalah ini. Teruskan. Okey, mereka juga seolah-olah tidak ada semangat dan tidak cuba untuk berkongsi idea tentang sesuatu isu yang dibincangkan. Jadi saya nampaklah pada mereka semua perbincangan tersebut telah ada jalan penyelesaiannya dan mereka juga mengharapkan saya yang akan memberitahu mereka. Okay, terima kasih cikgu. Saya rasa cikgu dah mempunyai maklumat yang agak lengkap dalam hal ini. Jadi sebagai pengetua, saya memahami kesukaran cikgu dan pasukan cikgu dalam mendepani perubahan dalam tugas kita. Saya khuatir khuatir akan keadaan akan menjadi teruk. Rasanya lah apa yang akan berlaku seterusnya dalam pasukan cikgu. Baiklah, pada pandangan saya cikgu, mereka ni akan terus mengharapkan saya untuk mencari cara atau jalan penyelesaian terhadap setiap isu PDPR yang ada. Dan saya akui dah cikgu, jika saya terus menyelesaikan setiap masalah tadi, pastinya pasukan saya tidak akan berusaha untuk belajar ataupun untuk mencari idea bagi meningkatkan keupayaan diri masing-masing. Saya sedar saya telah bertindak secara silo dalam hal ini. Akhirnya semua tindakan adalah atas idea saya dan pastinya pasukan saya tidak membantu saya pun. Jadi saya menyelesaikan masalah pembelajaran dalam talian ataupun di luar talian secara sendirian. Seterusnya sebaliknya saya sendiri. Memang saya akuilah saya sendiri yang akan melaksanakan tugasan tersebut. Baiklah cikgu, adakah cikgu telah berpuas hati dengan apa yang telah dicapai oleh bidang bahasa dalam isu yang sedang kita bincangkan? Sudah tentu tidak. Saya memang tak puas hati cikgu. Itulah sebabnya saya ni berjumpa dengan cikgu untuk berbincang bagi mendapatkan jalan penyelesaian terhadap masalah yang saya hadapi. Apa pilihan yang cikgu ada sekarang? Pilihan saya cikgu. Saya akan cubalah ubah cara perbincangan saya dengan kumpulan saya. Bagaimana? Bagaimana caranya? Okey. Boleh saya tahu? Boleh cikgu. Apa yang saya fikirkan ialah saya akan lakukan aktiviti sumbangsaran cikgu. Saya yakin aktiviti ini sangat membantu untuk menangani masalah tersebut. Aktiviti ini juga cikgu akan dapat mengurangkan peranan saya lah untuk banyak bercakap dan di sini jugalah saya akan memainkan peranan saya sebagai fasilitator. Okey, teruskan. Bagus tu. Seterusnya saya akan praktiskan pembelajaran abad 21. Pendidikan abad 21 dalam sesi perbincangan saya. Selain daripada mendapatkan maklumat, saya dapat menunjukkan kepada guru contoh-contoh pendidikan abad 21 yang boleh dilaksanakan oleh mereka di dalam kelas, terutamanya semasa PDPR. Ini macam serampang dua mata cikgu. Nampaknya macam itulah cikgu. Jadi dengan cara ini cikgu, saya pasti saya akan mendapat maklum balas lah yang lebih baik jika saya memberi ruang kepada pasukan saya untuk menyelesaikan isu PDPR tadi secara berkumpulan. Seterusnya cikgu dalam pada masa yang sama, saya mungkin tidak bersetujulah dengan idea pasukan saya sebabnya saya merasakan ilmu saya ni lebih banyak dan semestinya memang pengalaman kerja saya lebih lama daripada mereka. Sekali lagi saya mengharapkanlah di sinilah akan berlakunya proses bimbingan dan pementoran. Apa pun cikgu, saya akan cubalah untuk lebih banyak menerima daripada memberikan idea-idea saya sendiri. Okey cikgu. Dalam mesyuarat jawatankuasa tu, jawatankuasa
pengurusan kita, tidak semua kelas PDPR bahasa dalam bidang bahasa ni kehadirannya rendah. Betul cikgu. Jadi apakah yang akan cikgu buat pada cikgu-cikgu yang telah dapat menarik minat murid mengikuti kelas PDR mereka? Oh ya cikgu, sebenarnya bukan semua kelas tadi masalah kehadiran PDPR-nya rendah. Hanya sebahagian saja cikgu, terutamanya kelas-kelas yang belakang-belakang lah cikgu. Kelas depan, kelas yang bagus-bagus tu tak ada masalah. Jadi kat sini saya ada buat satu amalan terbaik cikgu. Saya akan semak semula data yang ada. Kemudian saya juga akan lihat cikgu-cikgu yang dapat menarik minat murid akan saya jadikan sebagai contoh lah cikgu. Dan saya juga akan minta guru-guru lain mengikuti kelas guru tersebut. Okey, bagus cikgu. Daripada apa yang cikgu telah nyatakan, secara cikgu tidak sedari, sebenarnya cikgu dah dapat jalan penyelesaian terhadap isu yang telah cikgu hadapi. Ini juga saya rasakan cara yang mudah untuk mendapatkan respon atau maklum balas daripada guru-guru dan ini nanti akan menjadikan cikgu sebagai seorang pembimbing yang baik. Bagaimana cikgu dapat mempraktikkan sehingga cikgu beroleh kejayaan dalam menggunakan pendekatan yang telah cikgu nyatakan tadi? Baiklah, begini cikgu, saya akan mewujudkan satu persekitaran yang selamatlah dan selesa untuk ahli-ahli dalam bidang saya bertukar-tukar pendapat dan idea secara terbuka. Iaitu di sini ikatan birokrasi ditiadakan dan saya beserta guru-guru tadi akan berada pada tahap yang sama tu, disamaratakan. Menggunakan konsep disamaratakan. Jadi saya akan hilangkan jurang antara saya dengan guru-guru. Dari sini mereka boleh memberitahu saya apa yang mereka suka dan tidak suka terhadap bimbingan saya. Seterusnya cikgu, saya juga minta mereka menyenaraikan perkara yang mereka suka tentang bimbingan saya dan perkara yang mereka tidak suka agar saya tidak meneruskan cara tersebut. Okey. Saya rasa itu satu tindakan yang sepatutnya cikgu laksanakan. Jadi cikgu berdasarkan perbualan ni tadi, saya rasa cikgu tentu ada membuat catatan. Jadi boleh tak cikgu buat satu rumusan? Nyatakan kepada saya apakah tindakan cikgu seterusnya. Baiklah, untuk tindakan saya seterusnya, masalah saya ialah cikgu, guru-guru ni kurang memberi sumangsaran ataupun idea terhadap sesuatu masalah yang dihadapi. Jadi, tindakan saya selepas ini cikgu, saya akan melaksanakan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Ya cikgu, saya juga akan pastikan semua ketua panitia tadi mengambil bahagian dalam setiap sesi perbincangan. Okey, teruskan. Saya juga seterusnya saya akan pastikanlah semua saranan dan pandangan guru tadi diambil dalam membuat sesuatu keputusan. Saya juga akan mewujudkan satu keadaan yang guru-guru merasakan yang diri mereka ni dihargai. Okey. Saya juga akan pastikanlah guru-guru gembira, berasa gembira menjalankan pembelajaran menggunakan pelbagai medium. Bagi memastikanlah lebih ramai murid mengikuti PDPR. Saya juga akan menggalakkan mereka menggunakan pelbagai kaedah untuk menarik lebih ramai murid mengikuti sesi pembelajaran, khususnya secara dalam talian. Kursus dan bimbingan serta pemantauan berterusan juga akan saya laksanakan. Selain mengadakan pencerapan dengan lebih menyeluruh. Ni macam mana tadi kalau yang cikgu-cikgu yang baik tadi? Yang baik tadi kita bagi jadi sesi pembelajaran mereka kita jadikan contoh dah cikgu.
Habis tak minta cikgu-cikgu lain masuk dalam kelas tu? Ya cikgu, kita akan minta guru-guru lain bersama-sama untuk mengikuti kelas yang dijalankan tadi. Jadi apakah kayu ukur yang cikgu gunakan untuk memastikan cikgu berada di landasan yang betul? Baiklah cikgu, kat sini saya akan mengadakan mesyuarat ataupun dialog bidang saya. Jadi dan mesyuarat ini akan saya lakukan secara Google Meet lah dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Jadi cara yang terbaik ialah menggunakan medium Google Meet. Jadi bagi memastikan bimbingan saya ini membantu pasukan saya, jadi saya akan minta mereka memberikan respon semasa mesyuarat ataupun memberikan saya maklum balas. Sama ada secara lisan ataupun dalam melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram. Apabila semua ni rasanya macam kalau kita buat kelas pendidikan abad 21 tu yang habis kelas main tampal-tampal kertas tu lah. Ya cikgu. Cikgu pun kena praktikan sama dengan apa yang murid buat. Apabila semua ahli mesyuarat tadi cikgu dapat memberikan maklum balas mereka, maka ini adalah satu permulaan yang baiklah untuk saya sebagai coaching. Dan jangan lupa cikgu, maklumat itu perlu cikgu kumpulkan, cikgu perlu beri respon dan ambil tindakan. Kalau tidak nanti, ni kata orang faktor kejayaan. Kalau perkara ni cikgu tak buat, nanti lain kali mereka akan beranggapan buat penat aja bagi cadangan. Akhirnya pakai idea dia juga. InsyaAllah cikgu, saya akan praktiskan apa yang cikgu maklumkan tadi. InsyaAllah. Okey, saya setuju dengan cadangan cikgu untuk mengadakan sesi dialog bersama-sama pasukan cikgu dalam masa terdekat. Saya juga bercadang membantu cikgu. Jadi apakah bentuk sokongan yang cikgu perlukan daripada saya? Sebagai langkah permulaan cikgu, cikgu boleh hadir sama dalam mesyuarat ataupun dialog bidang saya lah. Nanti tuan-tuan bolehlah menilai tindakan saya sebagai pembimbing dalam membimbing pasukan saya bagi memastikan PDPR tadi berjalan lancar dengan kehadiran murid-murid yang sangat menggalakkan cikgu. Saya akan bertambah yakinlah dan saya akan lebih positif kerana ada mentor iaitu cikgu yang sama-sama meyakinkan saya akan gaya bimbingan saya. Okey, saya senang hati dengan apa yang cikgu nyatakan pada saya dan saya sangat mengharapkan cikgu-cikgu dapat buat yang terbaik. Lebih-lebih lagi langkah permulaan cikgu. Kena pastikan perkara yang pertama tu kita buat mesti berjaya. Lepas ini sebenarnya nak dapatkan belief, kepercayaan. Saya tak cakap cikgu sedang menghadapi krisis kepercayaan dengan ketua panitia dan juga tu. Cuma sikit ajalah masalah mereka selama ni tengok cikgu sebagai seorang yang hebat. Jadi mereka mengharapkan sebab status cikgu, kalau tak silap saya, jurulatih utama negeri. Jangan segan-segan untuk datang berjumpa saya. Jadi sekian, terima kasih cikgu. Boleh saya cakap sikit Tuan Pengetua, macam ni dah. Saya sebenarnya sangat-sangat menghargailah atas bimbingan Tuan Pengetua dan saya berjanjilah saya akan berkongsi ilmu saya dan saya akan bimbing guru-guru, ketua-ketua pentas saya untuk menjadi pemimpin yang sangat-sangat membantu orang bawahan ataupun guru-guru di bawah panitia masing-masing. Dan saya mengharapkanlah perkongsian daripada pengetua, daripada saya nanti akan digunapakai oleh ketua-ketua panitia untuk memastikan guru-guru di bawah panitia masing-masing menjalankan tugas dan tanggungjawab yang bagus agar dapat menariklah murid-murid kita ni untuk terus mengikuti PDPR. Okey, itu saja daripada saya cikgu. Terima kasih Tuan Ketua.
Okey, terima kasih.